daripada kita kecil sampailah ke umur kita hari ini. Cuba renung. Sentiasa dalam renungan tu kita tanya, siapa yang jaga kamu? Siapa yang sayang sekali pada kamu? Siapa yang paling ihsan kepada kamu? Siapa yang tak pernah membiarkan kamu walau sekelip mata pun? Ni'matan. Ada dua nikmat. Ma kharaja mawjudun anhuma, yang tidak keluar daripadanya sebarang makhluk yang wujud. Maksud dia ada dua nikmat tuan-puan, semua makhluk yang wujud di atas muka bumi ini takkan terkecuali daripada dua nikmat ini. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan mesti ada pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada dua nikmat mesti ada pada semua makhluk yang wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak-agak nikmat apa tuan-puan? Disebut dalam kata-kata hikmah ini, pertama adalah ni'matul ijad, dan yang kedua adalah ni'matul imdad. Yang pertama apa dia? Ni'matul ijad. Yang kedua adalah ni'matul imdad. Masya Allah. Ini adalah dua nikmat yang besar yang boleh jadi ada segelintir daripada kita tidak perasan pun dengan nikmat ini. Kita teraba-raba untuk menjadi orang yang bahagia. Kita teraba-raba untuk mencari ketenangan dan kelapangan, sebab kita terasa seolah-olah hidup kita ini tidak dicurahi nikmat. Sebaliknya, dicurahi kesusahan dan kesengsaraan. Orang yang merasakan bahawa hidupnya dilimpahi dengan nikmat, insya-Allah selalu ada sinar dalam hidup dia. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nak mengetuk pintu hati kita, nak mengajak kita untuk melihat dua nikmat yang sangat besar. Jangan sampai terlepas pandang. Yang pertama adalah ni'matul ijad, maksudnya adalah nikmat pengadaan atau pewujudan. Daripada tidak ada kepada ada. Tuan-puan, maksud dia tahun 1968, tahun 1970 ada ke Nur Hafizah Musa ni? Tak ada. Tahun sezaman dengan Mat Kilau ada? Lagi tak ada. Tahun 1948 ada? Lagi tak ada. Habis tu apa nak dibanggakan kita ni? Kita ni boleh tidak ada dan boleh ada. Sebelum ni tak ada. Bila tak ada, maknanya apa dia? Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang, tidak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tidak ada, tak wujud. Apakah kewujudan kita ini bukan satu nikmat yang besar? Bermulanya dengan kewujudan kita ini yang tak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi satu ruang dan peluang kepada kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapat segala nikmat, untuk mendapat balasan kebaikan, untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kelak insya-Allah, mudah-mudahan, ini doa kita, dapat kekal abadi dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bermulanya segala nikmat itu dengan apa? Nikmatul ijad, wujud, ada. Kalau tak ada. Dan adanya kita, tuan-puan sekalian, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang manusia. Bahkan Masya Allah, Allah memilih adanya kita,
bersama-sama dengan nikmat Islam. Lahir daripada ibu ayah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan dan kehadiran kita dalam rahim mak kita, tuan-puan sekalian, telah disambut oleh ayah kita, oleh mak kita dengan lafaz Alhamdulillah. Tunggu hari lahir kita. Bila lahir saja terus qaddarallah disambut dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Ni'matul ijad. Ya, sebab itu tuan-puan sekalian, orang yang mensyukuri nikmat adanya dia di atas muka bumi ini, lahirnya dia di atas muka bumi ini, Allah ciptakan dia dalam kehidupan ini, maka dia akan mensyukuri nikmatul ijad dengan sebaik-baiknya. Takkan kita nak jadikan kewujudan kita ini sebuah kerosakan. Takkan kita nak jadikan kehadiran kita ini satu kebinasaan. Hidup ini satu perjuangan kan? Nak jaga segala nikmat ni supaya memberi manfaat dan kesejahteraan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi boleh faham maksud nikmatul ijad? Adanya kita. Allah ciptakan kita. Ya, Allah wujudkan kita. Itu adalah nikmatul ijad. Satu nikmat yang kena disyukuri. Tuan-puan, memang nikmat. Kita ni adalah mungkin adalah doa mak ayah kita kan? Ya Allah, bagilah aku cahaya mata, bagilah aku anak, bagilah aku zuriat, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kita ni mungkin juga doa atuk nenek kita. Atuk nenek kita doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah panjanglah keturunan zuriat keturunan aku ni jangan terputus ya Allah di kalangan zuriat keturunan yang soleh. Biiznillah asbab tersebut juga tuan-puan, kita ini ada, kita ini lahir. Jadi maknanya apa? Koklah kita tak terasa nikmatnya kewujudan kita, tapi jangan tak tahu kelahiran dan kewujudan kita memang sudah jadi nikmat kepada mak ayah kita, kepada atuk nenek kita. Rabbi habli minas salihin. Dan keberadaan dan kewujudan kita ini, kelahiran kita adalah satu nikmat yang mesti kita syukuri. Dan nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad. Apa makna nikmatul imdad? Makna nikmatul imdad adalah kelangsungan. Maknanya bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ni bukan jadikan lepas tu biar ikutlah nak jadi apa. Ya? Kita pernah dengar kan orang cakap jangan pandai beranak je. Pernah kan? Ya? Adalah orang-orang cakap kan, jangan pandai beranak je, kena pandailah jaga anak. Itu sesuai kita cakap dengan orang, boleh lagi lah kalau orang tu memang mensia-siakan amanah, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menciptakan makhluk, Allah uruskan makhluk tu. Bila Allah menciptakan sesuatu, bahkan menciptakan kita, Allah tidak menzalimi kita. Allah yang maha adil. Bila Allah menjadikan kita, Allah jaga kita. Bila Allah menjadikan kita, di sana ada terlalu banyak nikmat yang melangsungkan kewujudan tadi untuk boleh hidup dengan lebih baik. Ini namanya adalah ni'matul imdad, yang bermakna segala nikmat yang Allah curahkan sebagai bantuan untuk memenuhi keperluan hajat kita untuk hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu adalah ni'matul imdad. Dibagi makan tak selepas lahir? Sebelum lahir dalam perut dapat makanan tak? Dapat, Masya Allah. Dengan segala cara ya, Masya Allah, Allah bagi kita makan. Dah lahir, Allah jaga tak kita? Sebelum lahir dalam rahim pun Allah jaga, lepas lahir pun Allah terus berikan bantuan.
Allah tentukan rezeki untuk kita. Allah jaga. Allah bagi kita keimanan, berikan kita nikmat Islam, berikan kita nikmat ilmu. Bila lahir, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa, tapi Allah ajarkan. Seperti mana Allah ajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama setiap sesuatu atas muka dunia ni. Supaya apa? Supaya kau boleh hidup atas dunia ni. Kita pun sama. Mak ayah kita menjadi perantara, menjadi jalan tuan-puan untuk kita diajarkan dengan macam-macam nama. Mula-mula mak ayah ajar apa dia? Mengenal anggota badan. Itulah kebiasaan budak-budak kecil. Mana mata, mana hidung, mana mulut. Mereka belajar asma. Mereka belajar nama-nama, tuan-puan sekalian. Asalnya Allah kata apa? La ta'lamuna syai'a. Kamu lahir, kamu tak tahu apa-apa. Tapi Allah ajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu kepada kami kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami. Mungkin ini kita cakap sepintas lalu tuan-puan, tapi ni'matul imdad kena dicermati, kena ditafakur, kena direnung. Ya, direnung sendiri-sendiri. Bangun 2/3 malam boleh jadi, pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi, kita renung kehidupan kita setakat yang kita boleh ingat daripada kita kecil sampailah ke umur kita hari ini. Cuba renung. Sentiasa dalam renungan tu kita tanya, siapa yang jaga kamu? Siapa yang sayang sekali pada kamu? Siapa yang paling ihsan kepada kamu? Siapa yang tak pernah membiarkan kamu walau sekelip mata pun? Ya? Siapa yang tidak pernah zalim kepada kamu? Ini soalan-soalan yang kita akan bertemu dengan jawapannya adalah Allah. Allah. Dan dalam perjalanan hidup tu tuan-puan sekalian, sebenarnya kita semakin nampak ya, kalau mungkinlah masih tengah-tengah umur 20-an, 30-an tak nampak. Ustazah percaya sepatutnya sekarang usia 40-an, 50-an, 60-an kita semakin nampak bahawa yang paling dekat dengan diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah segala-galanya tuan-puan sekalian. Kullu man 'alaiha fan. Yang lain-lain semuanya adalah fana. Sesuatu yang sangat tidak kekal. Sesuatu yang sangat tidak sempurna. Sesuatu yang penuh dengan kelemahan. Ini ni'matul imdad. Kamu tak nampakkah bahawa seluruh hidup kamu telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pagi tadi dalam mihrab Quran, Ustazah mengupas surah Al-Isra ayat 18 sampai 22. Dalam ayat-ayat tu tuan-puan, sebab saya tak buat Quran ya, tapi kalau tengok pada ayat-ayat tu ada disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian baik kepada orang yang ingkar maupun kepada orang yang taat. Dan tidak ada orang yang boleh menghalang bila Allah nak bagi kepada hamba-hambanya. Orang jahat pun Allah bagi pemberian, boleh makan, boleh minum, boleh bekerja, dapat duit, ada rezeki. Demikian juga pada orang yang taat, pada ahli ibadah, pada orang yang baik. Dan pemberian itu dengan sebab apa? Kerana Allah itu maha pemurah. Allah bagi. Tak terkecuali walaupun pada ahli maksiat. Tak terkecuali walaupun pada orang yang mendurhaka, ya, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah bagi ni'matul imdad, bagi bantuan. Kalau Allah haramkan oksigen daripada hamba dia, nak bernafas macam mana? Betul kan tuan-puan? Cara Allah nak mengharamkan, nak menghalang daripada hamba dia macam-macam cara. Elok ada oksigen kat luar ni, kita tak boleh sedut. Elok ada cahaya kat luar ni, tapi Allah tak bagi kita boleh nampak. Cara dia macam mana? Bukan cahaya luar ni yang Allah halang, mata kita yang tak boleh terima cahaya.
Kalau Allah nak halang, Allah boleh halang. Tapi Allah bantu. Koklah rabun Allah datangkan ilmu teknologi yang bantu kita boleh berkacamata untuk melihat ni'matul imdad yang tak pernah putus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan rahsia daripada hikmah ni, tuan-puan sekalian, adalah apabila kita nampak pada dua ni, ini belum lagi nikmat-nikmat yang lain tapi ni nikmat besar, iaitu ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Rahsianya adalah supaya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu sedar bahawa dia ataupun mereka hendaklah membalasnya dengan kesyukuran kepada pengurnia dua nikmat itu, iaitu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana nikmatul ijad dan nikmatul imdad dipakaikan kepada kita, tak pernah terputus walau sesaat. Terputus tak sesaat nikmatul ijad? Boleh tak jadi macam tiba-tiba kita tak ada 25 jam? Mana dia tak ada, dia betul-betul tak ada. Tak ada ke mana, orang tanya. Mesti ada atas muka bumi ni kan? Tak, dia memang tak ada, dia gaib. Ada tak orang macam tu kat sini? Yang terputus ijad dia sekejap? Tak ada. Kok dia hilang daripada radar pun tetap ada atas dunia ni. Tetap ada atas muka bumi ni. Selama mana dia tak mati, tak simpan dalam kubur. Seperti mana ni'matul ijad wa ni'matul imdad tak pernah terputus walau sesaat. Ni ustazah boleh bercakap, siapa bagi nikmat suara? Siapa yang bantu Ustazah bercakap? Allah. Allah bagi nikmat suara. Peti suara besar mana tuan-puan? Besar mana peti suara sampai boleh bercakap? Bercakap dah lama ni, dah 47 tahun dah bercakap. Besar mana peti suara? Ada servis tak peti suara tu? Tak servis pun. Pantang semua tak jaga.